Okey, Assalamualaikum and good morning Pak A. So hari ni kita akan sambung topik fungsi kita. Fungsi sekarang ni kita akan masuk fungsi gubahan. Fungsi gubahan tu bermaksud gabungan dua fungsi lah. Sebelum ni kita buat single fungsi di mana kamu mencari fungsi dan mencari nilai. Okey, tapi hari ni kita akan masuk fungsi gubahan. Kita tengok macam mana apabila dua fungsi tu digabungkan. Okey, so cikgu share screen. Okey. Tapi sebelum kita masuk fungsi gubahan, kita flashback balik. Okay. Sebelum kita masuk fungsi gubahan, kita tengok balik apa yang dimaksudkan dengan fungsi. Okey. Okey, contoh. Okey, macam soalan ni. Okey, saya harap kamu nampak. So, diberi fungsi h(x) sama dengan diberi fungsi h(x) sama dengan diberi fungsi h(x) sama dengan 4x tolak 1. Okey kelas, ini adalah fungsi. Penulisan ini sama je dengan ni. Tak ada beza pun. Okey, di mana x adalah kamu punya objek. Jawapan akan jadi image. So soalan sekarang minta cari image bagi dua. Soalan nak image, maka dua ini akan jadi sebagai objek. So saya harap kamu maklum, apabila dia cakap pasal objek, objek ni sebenarnya adalah nilai bagi x. Okey, nilai bagi x. So soalan nak image. So untuk soalan nombor 1, so dia sebenarnya minta macam ni, h2. Sebab objek dia 2 sama dengan 4 bracket 2 tolak 1. So 4 darab 2 8, 8 tolak 1 7. Maka image dia adalah 7. Dari segi mapping, kalau kita buat mapping, ini adalah objek, dia map kepada 7. Begini. Okey, melalui fungsi h(x). Ini simbol fungsi. Ini adalah gambar rajah mewakili fungsi lah, di mana depan akan jadi objek. Okey, objek, belakang akan jadi image. Begitu. Okey, kita tengok pula soalan A2. Okey, A2. Ini soalan dia. Soalan tanya objek bagi image. Okey, objek dengan image. Maksudnya negatif 9 akan jatuh sebagai image. Soalan nak x 2. Okay. So maksudnya begini. Dari segi penulisan kita akan tulis begini lah. h(x) sama dengan image. Image dia adalah negatif 9. Okey, h(x) sama dengan negatif 9 sebab image adalah negatif 9. So macam cikgu cakap hari tu, h objek sama dengan image. Okey, so h(x) bermaksud fungsi. Fungsi kita adalah 4x tolak 1 sama dengan negatif 9. So ini adalah penyelesaian algebra biasa. Pindahkan negatif 1. So 4x sama dengan negatif 9 tambah 1. 4x sama dengan negatif 8. Maka x sama dengan negatif 8 bahagi 4. So jawapan dia akan jadi negatif 2. Okey, so itu. So kamu kena faham kendak soalan. Itu A. Kita tengok pula B. Sebelum masuk fungsi gubahan. Diberi fungsi dx sama dengan 4 tolak 3x. Soalan tanya cari nilai bagi G2. G2 bermaksud G2. Maksudnya kalau kamu tengok, kamu compare di mana x ni digantikan dengan 2. Okey. Soalan x ni diganti dengan 2. So, kita ambil je sama. 4 tolak 3. Kalau atas tu x, ke bawah tu 2. So, dia jadi 4 tolak 6. 4 tolak 6 negatif 2. Okey. Okey, kita tengok pula G negatif 1. Okey, sama juga. G negatif 1. G negatif 1 bermaksud nilai x kita adalah negatif 1. 4 tolak 3 bracket negatif 1. 4 tambah 3. Cikgu kenapa tambah? Negatif 3 darab negatif 1 adalah positif 3. 4 tambah 3 adalah 7. Okey.
So maksudnya kalau dari segi mapping, dari segi mapping, yang atas ni 2 tembak jadi negatif 2. Okay. Kalau ini negatif 1, dia tembak dia jadi 7 melalui fungsi gx. Okay, faham kelas untuk B? Boleh. Okay. C, okay. Bila melibatkan modulus, okay, ataupun nilai mutlak, ini kena hati-hati. Nilai mutlak kamu kena tengok macam mana penyelesaian dia. Okay. Contoh, hx sama dengan 5. Soalan nak cari x. So hx ini bermaksud fungsi hx. So fungsi hx kita adalah modulus ataupun nilai mutlak modulus 2x tolak 3 tutup bracket sama dengan 5. Okey, macam cikgu cakap hari tu, kita nak nak x, kita nak pindahkan 3 dengan 2 tapi tak boleh pindah sebab ada batang ni. Okey, so lepas batang ni kat 5, so dia akan jadi macam ni. 2x tolak 3 tambah tolak 5. Tambah tolak 5 bermaksud korang 1, 5, maksudnya dia akan jadi macam ni kelas. 2x tolak 3 sama dengan 5. Satu lagi 2x tolak 3 sama dengan negatif 5. Maksudnya dia ada dua penyelesaian. Okay, so dia jadi macam ni. 2x sama dengan 8, x sama dengan 4. Okay, 2x sama dengan negatif 2, x sama dengan negatif 1. Okay, negatif 5 tolak 3 negatif 2, negatif 2 bahagi 2, negatif 1. Okay, dari segi mapping, kalau dari segi mapping dia akan dapat macam ni. 4, negatif 1, tembak jawapan 5. Macam itulah contoh. Okay, nah, itu cara nak buka modulus ataupun nilai mutlak. So cikgu harap kamu faham lah. Boleh kelas yang untuk soalan 3 ni? Ada soalan? Sebelum kita masuk fungsi gubahan. Okay. Tak ada Okay. So kita proceed ke subtopik kita yang seterusnya, iaitu fungsi gubahan. Fungsi gubahan dia akan dibagi pada dua. Okay, macam biasa, yang pertama cari fungsi, yang kedua mencari nilai. So kita tengok macam mana kita nak gabungkan dua fungsi. Okay. Terus pada soalan. Soalan suruh cari f(gx). Okay, cikgu salin dulu. Soalan pertama suruh cari f(gx). Okay, soalan kedua suruh cari g(f)(x). Kita buat dulu soalan yang pertama, mencari f(gx). Okey, seperti yang kamu maklum, f dekat depan. So bila f dekat depan, kita akan guna fungsi f. So kita letak dulu fungsi f. f(x) sama dengan 3x tambah 5. Okey, sebab fungsi f dekat depan. Okey, so kita start dengan fungsi f. So soalan nak cari fg bermaksud soalan tak nak fx, soalan nak fg. So x ni akan digantikan dengan g. So dia akan jadi begini kelas. fg sama dengan 3g tambah 5. Okay, kenapa cikgu masukkan g? Sebab soalan nak fg. Okay, so sekarang ni oleh kerana kita dah dapat kita punya fg, kita tengok g ni siapa? G ni adalah fungsi. Fungsi apa? 1 tolak 2x. So kita masukkan 3 bracket 1 tolak 2x, okay, tambah 5. So fg sama dengan 3 negatif 6x tambah 5. fg sama dengan 8 tolak 6x. Maka fgx adalah 8 tolak 6x. Itu adalah fungsi fgx. Okay. Okay, kalau tak clear kita tengok pula soalan nombor 2. Okay. Okay. Soalan nombor 2, g(f)(x). So kita start dengan fungsi yang berada di depan, iaitu fungsi g. So kita mula dengan fungsi g. Gx sama dengan 1 tolak 2x. Okay, oleh kerana soalan nak gf,
Okay, soalan nak GF. So, kita buat macam ni. GF sama dengan 1 tolak 2F. Okay, kita just gantikan X ni dengan huruf F. Tetapi F kita ni bukan sebarangan F. F kita ni adalah fungsi. Fungsi apa? 3X tambah 5. Maka GF sama dengan 1 tolak 2 bracket 3X tambah 5. Okay. So, kita kembangkan 1 tolak 6X tolak 10. Okay. Maka dia akan jadi 1 tolak 10 negatif 9 tolak 6X. Maka ini adalah GFX. Okay. Hadam dulu. Ada soalan kelas? Tak ada. Tak ada So, dia untuk fungsi ni kena ingat step. Okay. Kita tengok soalan B. Okay kelas. Cuba kamu conteng kat mana-mana. Cari yang pertama FGX. Yang kedua GFX. Okay. Nanti kamu compare dengan jawapan cikgu. Okay, cuba cari sekarang. Okay, kelas. Tengok soalan nombor 1 tu. B1. Soalan nak FG. Okay. So, FG kita start dengan fx tambah fx sama dengan x tambah 3. X tu apa? X tu adalah G. So, FG sama dengan G tambah 3. G tu apa? G tu adalah fungsi. Fungsi yang mana satu? Fungsi 5x kuasa 2 tolak 2. So, kita substitute dalam G. Kita gantikan dalam G. So, kita tambahkan dengan 3. Maka, negatif 2 tambah 3 dapat 1. So, FG sama dengan 5x kuasa 2 tambah 1. Kita kemaskan penulisan kita. FGX sama dengan 5x kuasa 2 tambah 1. Boleh kelas untuk B1? Boleh. Boleh Okey. So kita tengok soalan B2. Okey, B2 kita start dengan fungsi G iaitu Gx sama dengan 5x kuasa 2 tolak 2. Soalan nak GF. So GF sama dengan 5F kuasa 2 tolak 2. F tu apa? F tu adalah fungsi. Fungsi yang mana satu? X tambah 3. So dia jadi GF sama dengan 5 bracket X tambah 3 kuasa 2 tolak 2. So kita dah belajar cara kembangkan ini. So kita akan kembangkan. So GF sama dengan 5 bracket X kuasa 2 tambah 6X tambah 9 tolak 2. Okay, so kita selesaikan. Maksudnya perkemaskan lagi. Buka bracket. 5X kuasa 2 tambah 30X tambah 45 tolak 2. Okay, kita darab masuk dalam Untuk siapa yang tertanya-tanya mana cikgu dapat 30, cikgu darab masuk dalam. So dia akan jadi 5x kuasa 2 tambah 30x tambah 43. Ini adalah GFX. Okay. Untuk siapa yang nak tanya cikgu, macam mana cikgu boleh dapat x kuasa 2 tambah 6x tambah 9?
Ada tak siapa-siapa nak tanya? Yang ni. Cikgu harap kamu faham cara expand X tambah 3, X tambah 3 ni. Okay, X kuasa 2, X tambah 3X tambah 3X dan 9. So, X kuasa 2 tambah 6X tambah 9. Okay, dia bukan X kuasa 2 tambah 9. Tolong take note. Tolong take note pengembangan yang ini. How to expand this one kepada this one. Okay. Ada yang setengah tu dikembangkan X kuasa 2 tambah 9 je, senang hidup. So kan. Boleh kelas untuk soalan B? Boleh. Okay, good. Nice. Okay, kita proceed ke soalan C. Soalan C. Sama juga, FGX yang pertama. Okay, yang pertama soalan FGX, FG. So, Fx sama dengan 1 tolak X. FG sama dengan 1 tolak G. G tu apa? G tu adalah 1 tolak 4 over X. Okay, tak ada masalah. Biarkan macam ni boleh ataupun kamu nak kemaskan lagi. Kalau kamu nak kemaskan, ini samakan penyebut. Ini darab X. Sin darab 1, sin darab 1, sin darab X. Maka dia akan jadi X tolak 4 per X. Okay, ini. Okay, ataupun kamu biarkan macam tu tak apalah. 1 tolak 4 over X. Okay, itu untuk FG. Untuk yang kedua, GF. GF, girlfriend. So, GF bermula dengan GX dengan 4 per X. So, GF sama dengan 4 per F. GF sama dengan 4 per 1 tolak X. Ini. Itu jawapan dia. Okay. Cuma apabila suatu fungsi kamu berbentuk pecahan, kamu kena ingat ini, benda ni elok-elok. Okay. Contoh, bila ini jawapan kamu, okay, kita akan letak satu syarat kat tepi ni. Untuk pecahan saja. Okay, kita akan letak ini. 4 over 1 tolak X, di mana X tak boleh jadi 1. Okay. Kenapa kita kena letak syarat? Ini untuk penulisan pecahan. Okay. 4 over 1 tolak X, di mana X tak boleh jadi 1. Kenapa? Sebab kalau X jadi 1, dia akan dapat 4 bahagi kosong. X tu boleh jadi apa-apa nilai. Kecuali nilai bawah dia 1. Kenapa tak boleh? Sebab kalau 4 bahagi kosong, kalau kamu tekan calculator, dia akan jadi error. Okay, dia akan jadi error. So, macam mana cikgu nak dapat X tak sama dengan 1 ni? So, kamu ambil yang ni, yang bawah ni. Okay, cikgu highlightkan ni. Okay, kamu buat kat tepi, conteng kat mana-mana, buat macam ni. 1 tolak X tak boleh sama dengan kosong. So, dia akan jadi pindah-pindah, kamu akan pindah-pindah. 1 tak boleh jadi X. Maksudnya X tak boleh jadi 1. Dalam kes yang ini pula, okay, pecahan juga cikgu. Ya, pecahan. So, X bawah tak boleh jadi kosong. Simbol dia tak boleh jadi itu sama dengan palang. Okay, contoh lain. Contoh lain. Katalah kamu buat dapat macam ni. 3 per 2 tolak X. Okay. So, kamu kena letak syarat. X tak boleh jadi 2. Okay, penulisan fungsi untuk pecahan. Dia mesti letak syarat kat tepi tu. Kalau tak ada, salah. Okay, contoh lain. Katalah kamu dapat macam ni. X tolak 5 per 3 tolak 2X. So, X tak boleh jadi berapa? Cuba teka. X tak boleh jadi berapa? So, cara kita nak buat, ambil nilai bawah. Okay, ambil nilai bawah. 3 tolak 2X tak boleh jadi kosong. So, pindahkan 3. Negatif 3. X tak boleh jadi 3 per 2. So, macam ni. Okay, ini fungsi melibatkan pecahan saja yang perlu letak syarat kat tepi tu. Okay, nak dapat syarat tu ambil yang bawah, ungkapan yang bawah. Okay, kita buat persamaan macam biasa tapi palang, tak boleh jadi. Okay, contoh yang terakhir, katalah kamu buat macam ni. Jawapan kamu nanti kamu buat fungsi, kamu buat X 2X tolak 3.
Kamu katalah 4x tolak 5. So x tak boleh jadi apa? Macam mana? Korang tolong beritahu cikgu, x tak boleh jadi berapa? 5/4. Okay, good. 5/4. Okay, dia tak boleh jadi 5/4. Penulisan ini hanya melibatkan fungsi yang pecahan saja. Okay, cikgu harap kamu clear. Okay, cuba kamu tengok yang nanti kita okay. Settle soalan nak mencari nilai FG3 dengan GF4. Okay, ini fungsi mencari nilai. Tadi kita mencari fungsi. Dan ni kita mencari nilai. Okay, contoh. Okay, dia ada 2 step. 2 step kamu boleh buat. Yang pertama, okay, katalah soalan nak mencari FG3. Okay, satu tanpa mencari fungsi FGX. Maksudnya kita akan selesaikan satu persatu. Maksudnya macam ni. FG3 bermaksud cari G3 dulu. Okay. Kita akan cari G3. Nak cari G3, kita kena guna fungsi G3. Okay. Gx sama dengan 2 tolak x kuasa 2. G3 sama dengan 2 tolak 3 kuasa 2. Okay, so 2 tolak 9 negatif 7. So F negatif 7. Okay, G3 tadi dah jadi negatif 7. Okay, G7. So sekarang ni cari F negatif 7 pula. So F negatif 7 bermaksud memasukkan negatif 7 dalam fungsi F. So dia akan jadi begini. F negatif 7 sama dengan 3 bracket negatif 7 tambah 2x. So negatif 21 tambah 2x. So negatif 19. Okay, itu cara tanpa mencari fungsi gubahan x. Okay, kalau mencari nilai, kita selesaikan dulu G3 tu. Dapat G3, baru kamu masuk dalam nilai F. Okay, kita proceed soalan B. Okay, katalah B. GF4 pula. Katalah GF4. Soalan nak GF4. Okay, soalan nak GF4. Okay. Contoh GF4 pula. Kalau GF4, kita akan cari siapa dulu? F4 dulu. Okay, kita akan cari F4 ni terlebih dahulu. Okay, macam mana kita nak cari F4? Guna fungsi F. So Fx sama dengan 3x tambah 2. Kalau F4, 3 bracket 4 tambah 2. 12 tambah 2, 14. So soalan sebenarnya nak cari G14. Okay, nak cari G14, masukkan pula dalam fungsi G. Fungsi G, 2 tolak 14 kuasa 2. Okay, so kita selesaikan, kamu tekan kalkulator, nanti kamu dapat jawapan, negative something. Boleh? Boleh kelas? Boleh. Okay, kita tengok soalan B. Okay, soalan masih nak cari FG3, sekejap kita tentang dulu, FG3 dengan GF4. Okay, ini tanpa mencari FGX. Kita akan cari nilai terus. Okay, FG3 bermaksud soalan minta cari G3 terlebih dahulu. Okay, ini G3. Masukkan dalam ni lah. So 3 bahagi 3 adalah 1. So F1 sama dengan 1 tolak 3. So negatif 2. Okay. Okay, kelas. Cuba kamu tengok ini. Dia pecahan kan? Sebab tu dia ada syarat tepi tu. Penulisan fungsi letak syarat kalau melibatkan pecahan. Okay, GF4. Okay, GF4. Cari F4 dulu. Okay, cikgu nak cari F4. Ni F4. Kita akan masukkan dalam ni. 4 tolak 3 adalah 1. So G1. Baru masukkan 1 dalam G. 3 per 1, 3. Mencari nilai simple. Okay, tengok C. Okay,
Tengok soalan terakhir. C. Okay. First kali cikgu nak kamu tengok dia punya penulisan untuk pecahan. X per X tambah 5, dia letak syarat X tak boleh jadi negatif 5. Okay. So cikgu harap kamu clear. Okay. So soalan nak FG3. FG3. So kita kena cari G3 kita dulu. Okay, nak cari G3, conteng tepi sikit. G3 sama dengan 3 per 3 tambah 5. So 3 per 8. So F 3 per 8. Okay, F 3 per 8 bermaksud 3 per 8 masuk pula dalam F. So dia akan jadi 2 tolak 8 bracket 3 per 8. So selesaikan, kamu tekan kalkulator ataupun kamu congak 2 tolak 3 sama dengan negatif 1. Boleh? Okay, GF4. Okay. GF4. Kita akan selesaikan dulu F4. Okay, kita selesaikan dulu F4. Bermaksud F4 ni bermaksud 2 F4 bermaksud 2 tolak 8 darab 4. Okay, so dia jadi negatif 30. Okay, so soalan sebenarnya nak cari G negatif 30. Okay, so G negatif 30. So kita masukkan lah. Negatif 30 per negatif 30 tambah 5. So negatif 30 per negatif 25. Kamu pemudahkan, kamu akan dapat 6 per 5. Okay. Boleh kelas? Boleh. Okay, good. So, yang lain ni pun tak ada masalah lah. So ini mencari FGX, tu tak apa, nanti kamu buat cikgu ada bagi latihan dalam WhatsApp, kamu buat soalan tu. Boleh? Okay, kita try satu soalan ni jap. Soalan ni ini beza, cikgu nak FGX ni, kita tengok satu je. FGX ni dengan FG2. Cikgu ambil macam tu. Okey, kita tengok. Kalau FGX bermaksud soalan nak cari fungsi. Okey, nak cari fungsi Fx sama dengan 3x tambah 1. Fg bermaksud 3g tambah 1. G apa? G adalah fungsi. 3 bracket 2 tolak x tambah 1. Okey, 6 tolak 3x tambah 1 dapat 7 tolak 3x. Ini adalah FGX. Okey, ini adalah fungsi FGX. Okay. Soalan yang ketiga, dia minta FG2. Okey. Satu cara, kita buat macam tadi. Cari G2. Okey, masukkan dalam F. Okey. Lagi satu cara, apabila kamu dah ada FGX, okey, kita ganti je dalam tu. Dia akan dapat macam ni. FG2 bermaksud 7 tolak 3 darab 2 sama dengan 1. Okey, so cikgu nak kamu nampak beza sama yang macam mana perlu cari nilai FGX, yang mana tak perlu. Okey, ni. Kalau kamu nak selesaikan G2 ni dulu pun boleh. G2 maksud 2 tolak 2 kosong. Kosong masuk dalam ni 3 darab kosong, kosong tambah 1, 1. So jawapan dia tak sama. Sama ada kamu menggunakan fungsi FGX ataupun kamu buat direct. Okey, boleh kelas? Boleh kelas? Boleh kot. Boleh kot. Okey. So kita akan buat cikgu dah bagi latihan tu. Okey. So kamu try dulu buat kalau kamu tak clear, kamu rujuk cikgu. Boleh? Boleh. Okey, so tu saja kelas untuk kita hari ni. So nanti cikgu akan belas balik, siapa nak yang dah record nanti bagi tahu cikgu upload lah. Okey kelas, terima kasih. Kalau ada soalan boleh tanya, kalau tak ada apa-apa kamu boleh left. Cikgu. Terima Cikgu.
Okay. Terima kasih cikgu. Cikgu.